Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam IPG, Peneraja Kecemerlangan Guru Bertaraf Dunia. Video ini akan membahaskan berkaitan dengan tugasan yang kedua pentadsiran berterusan bagi subjek morfologi, kod khusus BMMB 3223, Yang diberikan oleh pensyarah bimbingan kami iaitu Encik Muhammad Fikri bin Abdul Rashid. Kandungan pembentangan ini terdiri daripada dua aspek. Yang pertama, pembentukan kata daripada imbuhan asing dan kesalahan-kesalahan morfologi dalam media cetak dan media elektronik. Selamat menonton! Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurul Fatina Dira binti Risahuddin, dan rakan-rakan saya iaitu Aina Batrisha binti Azhar dan Nurul Ashikin binti Jasmi. Morfologi merupakan bidang linguistik yang mengkaji susunan sebahagian perkataan atau cara perkataan itu dibina. Abdullah Hassan 2006 pula menjelaskan bahawa morfologi adalah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Bentuk perkataan yang dimaksudkan adalah struktur perkataan tersebut dalam bentuk ejaan yang biasa digunakan. Khususnya, kajian mengenai cara unsur-unsur bahasa membina struktur perkataan dalam bahasa Melayu. Seperti yang tertera, kandungan pertama pembentangan ini adalah mengenai pembentukan perkataan. Pertambahan bidang ilmu dan ikhtisan yang baharu menyebabkan kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman untuk menampung keperluan peristilahan. Terdapat 3 imbuhan asing yang akan dikupaskan. Pertama, imbuhan dari Sanskrit yang akan diterangkan oleh saya, Nadira. Kedua, imbuhan dari Arab Parsi yang akan dibentangkan oleh Aina Batrisha. Dan yang terakhir, Ashikin akan membentangkan berkenaan imbuhan daripada Yunani, Latin, Inggeris. Imbuhan daripada Sanskrit. Imbuhan bahasa Sanskrit terbahagi kepada 2 jenis imbuhan yang telah diserap masuk ke dalam tata bahasa Melayu. Imbuhan ini terbahagi kepada 2 kategori, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Berikut merupakan imbuhan yang terdapat dalam pinjaman bahasa Sanskrit berserta contoh. Bahasa Arab Parsi. Bahasa Arab Parsi ini berlaku ke atas bahasa Melayu disebabkan oleh kedatangan Islam ke alam Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melaka. Pengaruh bahasa Arab Parsi dapat dilihat melalui pinjaman imbuhan dan istilah tertentu terutamanya yang berkaitan dengan amalan agama Islam. Disebabkan oleh sistem bahasa Arab sangat berbeza dengan sistem bahasa Melayu, maka proses asimilasi dari segi bentuk imbuhan sangatlah terhad. Imbuhan Arab Parsi. Imbuhan ini terbahagi kepada 2, iaitu awalan dan akhiran. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang terletak di awal sesuatu kata dasar. Imbuhan ini digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif, tetapi penggunaannya amat terbatas. Imbuhan awalan bahasa Parsi seperti B. Contohnya, B tambah perkataan adab menjadi biadab, iaitu membawa maksud tiada adab. Yang kedua, B tambah lazim menjadi bilazim, iaitu tidak lazim. B membawa maksud tiada ataupun tidak. Seterusnya pula, imbuhan akhiran Arab Parsi. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Terdapat 6 imbuhan akhiran
daripada bahasa Arab iaitu wi, i, iyah, in, at, ah. Contoh imbuhan akhiran Arab Parsi. Yang pertama, akhiran wi. Digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Bersifat kelainan, penggunaannya ditentukan oleh huruf akhir kata dasar iaitu wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan vokal. Contohnya, dunia tambah wi, duniawi, manusia tambah wi, manusiawi. Yang kedua, akhiran i. Digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Bersifat kelainan, i digunakan apabila kata dasar berakhir dengan konsonan. Contohnya, azal tambah i, azali. Bahar tambah i, bahari. Imbuhan akhiran yang ketiga, akhiran iyah. Digunakan bagi membentuk kata adjektif yang membawa makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contoh, alam tambah iyah, alamiah. Lahir tambah iyah, lahiriah. Dan batin tambah iyah, batiniah. Seterusnya, akhiran in, at, ah membawa satu konsep iaitu bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan. Yang pertama, contoh, ustaz tambah ah, ustazah. Qari tambah ah, qari'ah. Membawa maksud ustaz kepada lelaki, ustazah kepada perempuan. Contoh yang kedua, hadir tambah at, hadirat. Munafik tambah at, munafikat. Membawa maksud jamak. Yang ketiga, hadir tambah in, hadirin. Dan muslim tambah in, muslimin. Membawa maksud kepada kata nama lelaki. Kebanyakan imbuhan asing yang diperkenalkan ke dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Yunani, Latin dan juga Inggeris. Namun, secara amnya imbuhan ini tidak berfungsi sebagai imbuhan bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan dan akhiran yang telah ditetapkan. Imbuhan tersebut telah diterima pakai ke dalam bahasa Melayu sebagai kata pinjaman. Mari kita lihat bersama-sama imbuhan awalan dan imbuhan akhiran tersebut. Bagi imbuhan awalan, terdapat imbuhan pro, anti, poli, auto, sub dan juga supra. Berikut merupakan spesifikasinya. Seterusnya, imbuhan akhiran. Terdapat 5 imbuhan akhiran dan penerangan berkaitan fungsi dan juga contoh perkataan telah disertakan dalam jadual ini. Kandungan seterusnya merangkumi aspek kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan dan kesalahan jenis kata atau golongan kata. Kesalahan ini termasuklah kesalahan penggunaan kata ganti nama diri, kata sendi nama, kata kerja, kata tugas dan sebagainya. Kajian yang dibuat oleh Nur Ainah Dani 1993 tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar dusun mendapati bahawa bahasa ibunda mempengaruhi kesalahan pemakaian imbuhan, terutamanya imbuhan ber, ke, me dan an. Mengikut Arpan Syahbudin 1998 pula, pelajar didapati lemah dalam penguasaan kemahiran menggunakan imbuhan dan kata sendi nama.
Bagi kesalahan morfologi pada kenyataan, bahan pertama saya memilih poster digital, di mana poster ini mempunyai kesalahan ejaan pada istilah Ramadan. Sungguh pun Ramadan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Ejaan DHA sama sekali tidak menggambarkan huruf Dad dalam tulisan Jawi. Ejaan yang betul ialah R-A-M-A-D-A-N, bukan R-A-M-A-D-H-A-N. Walaupun dalam tulisan Jawi, ia dieja dengan huruf Dad, namun dalam Rumi, ia dieja dengan huruf D sahaja. Bahan yang kedua, saya memilih media cetak iaitu Keratan Akhbar. Terdapat ayat yang berbunyi, hakikatnya ia belum tentu selamat dan kekal rahsia, walaupun maklumat hanya dikongsikan dengan orang tertentu. Istilah ia yang digunakan dalam ayat tersebut adalah salah. Hal ini kerana menurut Kamus Dewan Pelajar edisi kedua, ia merupakan kata ganti nama diri ketiga. Ia merupakan istilah singkatan daripada perkataan dia. Maka ayat tersebut boleh digantikan dengan hakikatnya telefon pintar belum tentu selamat dan kekal rahsia, walaupun maklumat hanya dikongsikan dengan orang tertentu. Isu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Pertama, pengumuman melalui media cetak iaitu surat kiriman rasmi. Terdapat 3 kesalahan bahasa di sini iaitu percampuran kod kerana menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu ayat seperti Putra World Trade Center. Yang kedua, penggunaan huruf besar dan kecil yang salah iaitu menulis perkataan bin dengan huruf besar. Perkataan bin bukan kata nama khas dan perlu ditulis dengan huruf kecil. Akhir sekali, kesalahan penggunaan di sebagai kata sendi nama. Di dalam perlu ditulis jarak kerana di pada ayat tersebut merujuk kata sendi nama dan bukan imbuhan awalan yang merujuk kata kerja. Kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Yang kedua, pengumuman melalui media cetak iaitu memo. Terdapat satu sahaja kesalahan pada memo tersebut iaitu penggunaan di yang ditulis jarak. Dirujuk sepatutnya ditulis rapat kerana perkataan ini merujuk kepada kata kerja. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Ketiga, pengumuman melalui media elektronik iaitu pengumuman Hari Raya Puasa. Kesalahan kata pemberi ialah dan adalah telah dikenal pasti pada video tersebut. Kesalahan menggunakan kata pemberi ialah pada kerana ia ialah hanya hadir di hadapan frasa nama. Pada merupakan kata sendi nama yang memerlukan kata pemberi adalah kerana kata pemberi adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Maka ayat yang betul seperti tarikh Hari Raya Puasa adalah pada sebagai satu bangsa yang mulia. Lebih-lebih lagi, marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Keempat, pengumuman melalui media elektronik iaitu pengumuman Hari Kemerdekaan. Kesalahan kata tanya apa telah dikenal pasti pada video tersebut. Kesalahan menggunakan kata tanya pada ayat penyata.
Kita tidak boleh menggunakan kata tanya dalam ayat penyata seperti marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, kerana kata tanya mestilah berada dalam ayat tanya dan mempunyai partikel kah di belakangnya. Maka untuk membetulkan kesalahan ini, kita boleh menjadikannya sebagai kata ganda, iaitu apa-apa, atau menukar ayat tersebut menjadi marilah kita tanpa mengira bangsa keturunan kita. Isu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi iaitu papan tanda. Sebelum itu, apa itu papan tanda? Papan tanda adalah medium penting untuk menyampaikan mesej dan maklumat dengan cara yang menarik secara visual. Papan tanda berfungsi sebagai alat yang berkesan untuk mengiklankan produk, mempromosikan acara dan memaparkan notis penting. Papan tanda boleh dikeluarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kita pergi kepada papan tanda Daripada media cetak, yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR. Terdapat 3 kesalahan bahasa yang telah dilakukan. Pertama, singkatan perkataan. Papan tanda ini telah menggunakan singkatan bagi perkataan Q kepada huruf Q sahaja. Kesalahan kedua dari segi pencampuran kod, di mana papan tanda ini menggunakan 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Inggerisnya ialah Q yang bermaksud giliran. Ketiga, kesalahan tanda baca di mana terdapat penggunaan 4 tanda baca sekaligus di penghujung ayat, 3 tanda nokta dan 1 tanda soal. Tanda baca yang sesuai digunakan hanyalah tanda soal sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada papan tanda daripada media elektronik, yang berfungsi untuk mengiklankan satu produk, iaitu ubat kuruskan badan. Terdapat 2 kesalahan bahasa yang telah dilakukan. Pertama, penggunaan dialek dalam ejaan perkataan syok. Perkataan syok telah mengalami penambahan huruf vokal I. Huruf tersebut ditambah supaya sebutannya mengikut dialek Kedah, iaitu syok. Kesalahan kedua dari segi kata pinjaman asing. Ejen merupakan kata pinjaman asing dari bahasa Inggeris. Namun, terdapat kekeliruan ejaan ejen pada papan iklan tersebut di mana telah menggunakan ejaan bahasa Inggeris. Rumusan mengenai isu kesalahan bahasa adalah disebabkan oleh berbagai-bagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan aturan tata bahasa, pengaruh dialek atau logat, atau bahkan kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Tuntasnya, kesalahan bahasa seharusnya dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan pemahaman terhadap bahasa yang bersangkutan. Dengan mengakui kesalahan tersebut, seseorang dapat memperbaiki dan mengembangkan kemampuan berbahasa mereka secara keseluruhan.